Kedua, kasih akan Nabi yang kedua tadi ini. Ketiga, kita kasih Nabi SAW, kita memperbanyakkan salawat kepada Nabi lah. Satu hari 1000 kali. 1000 lah. Jangan kata sibuk, saya sibuk lagi. Saya lebih sibuk pada tuan-tuan ni. Nampak ya? Ni balik bukan boleh tidur lagi ni. Tak boleh tidur. Ada kerja nak buat lagi ni. Nampak? Ya? Kena tengok IT, kena nak buat apa semua. Banyak cerita. Ya? Kitab 20,000 kitab dah nak kena baca. Mana boleh tidur? Nampak tak? Ya? Ancam kita. Kita tidur tak lena tu. Kitab-kitab duk ancam kita tu. Nampak? Hang boleh pergi tidur. Kami hang tak baca. Nampak? Nak takut. Itu dia lah. Itu dia. Jadi maka kita dah kena pengat. Nombor 3, kita salawat Nabi 1000 kali. 1000 kali. Allahumma salli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam au barik wa sallim. 1000 kali sehari. InsyaAllah kita sambung ke surat 117. Ya, soal bagaimana cara seorang ahli tasawuf itu mengasihi akan sesuatu. Ya, sama tengah lebih kurang lah. Sikit ya. Masuk dalam bab mahabbah ni, kita sedang mempercerahkan tentang bab mahabbah ya, cinta. Ya. Tanya musannif soalan, bagaimanakah caranya seseorang ahli tasawuf itu mengasihi akan sesuatu? Kita yang mengaji ilmu tasawuf sekarang ni, yang dalam pengajian ilmu tasawuf, untuk mengimbau kasih sayang, macam mana kita nak semai sifat kasih sayang dalam diri kita, ya, dan bagaimana erti maksud mengasihi sayang itu sendiri. Jawab, ahli tasawuf itu tidak ia mengasihi sesuatu melainkan ia kasih akan Allah Ta'ala. Kasih kerana Allah. Dia ada beberapa perkara yang disebut oleh Nabi SAW. Nama nak kata, hendaklah kamu kasih Allah dan Rasul, jangan lain daripadanya. Mengasihi Allah dan Rasul, pertama Nabi kata bagaimana mengasihi Allah dan Rasul. Makna kata pertama sekali kita kena kasih apa yang ditunjuki oleh Al-Quran, apa yang dibawa oleh Al-Quran, apa yang dianjurkan oleh Al-Quran. Itu artinya kita kasih kepada Allah. Kemudian Rasulullah. Kasih kepada Nabi artinya kita mengikut sunnah baginda besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melaksanakan segala perintah dan juga anjuran baginda, menjauhi akan segala tegahan dan segala apa yang tidak disukai oleh Rasulullah. Itu artinya kita kasih kepada Rasul. Itu satu, baru kasih yang pertama tu. Kemudian kasih lagi. Yang kata tadi, yang kedua, kita mengasihi saudara-saudara kita seperti apa yang kita kasih pada diri kita sendiri. Contohnya, kita nak bagi makan dekat dia, kita nak bagi sedekah dekat dia, kita nak bagi hibah barang kepada dia. Barang yang kita nak bagi kat dia tu barang yang kita suka, bukan barang lebih kita tak pakai. Aku ada 2 benda lebih, ni ambil pergi hang, yang tu bukan dia, yang tu tak jadi ya. Itu benda dia tak pakai, dia bagi begitu lah. Dia kata kita kasih kepada, yang kata kasih sayang ni kepada saudara kita, apa yang kita nak bagi kat dia, apa yang kita nak anjurkan dia, apa yang kita nak hibah kepada dia, perkara-perkara tu kita lebih dulu menyayanginya. Aku sayang kitab ni, nah, tapi oleh kerana aku sayang dekat hang, aku bagi kitab ni yang aku sayang kat hang. Itu baru betul. Itu cara dia. Yang kedua. Yang ketiga, benci. Masuk dalam bab sayang ni. Benci sesuatu kerana Allah, bukan benci kerana peribadi, bukan benci kerana urusan-urusan sampingan, tapi benci kerana semata-mata Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Ya, orang tak sembahyang, kita benci kerana dia tak sembahyang, bukan kita benci kat dia. Sikap perbuatan dia tadi ini kerana tidak menunaikan hak Allah, maka itu kita jadi benci. Aku benci dekat hang ni satu perkara, pasal hang tak sembahyang, itu aja. Perkara lain aku tak benci kat hang. Hang yang minta pinjam duit, aku bagi. Hang susah, aku tolong. Hang dalam keadaan tekanan, aku akan bagi bantuan. Nampak tak?
Tapi tang benci satu ni, aku benci satu pasti hang tak sembahyang. Tu aja. Dia kenal ke tu. Kita kalau benci semua kita tak bagi. Nampak tak? Semua perkara kita borong. Ya? Itu dia. Itulah artinya yang kata tadi ni, sayang pada perspektif ilmu tasawuf, pada sudut ulama-ulama sufi, pada pandangan ulama-ulama sufi. Begitu artinya. Jadi maka musannif, ahli tasawuf tidak yang mengasihi sesuatu melainkan ia kasih akan Allah Ta'ala kerana telah terpahat dalam hatinya bahawa sesuatu itu semuanya adalah datangnya daripada Allah Ta'ala. Oleh kerana ia kasih akan Allah Ta'ala, maka dengan sendirinya ia kasih akan segala makhluk Allah Ta'ala. Inilah ma'rifah yang sebenar. Ma'rifah yang sebenar. Kita sebut tadi dalam kuliah subuh ni, ada sentuh sikit masalah tauhid ni. Kalau kita mengaji ilmu tauhid, mengaji ilmu sifat 20, kita mengaji ilmu ma'rifah, ilmu akidah, ilmu aqaid, ilmu kalam, dia mesti menjurus kepada 3 makam. Dia mesti sampai makam. Makam ni orang putih kata standard. Baru dia standard dikira sebagai standard. Ada standard. Begitu. Faham? Ya. Maka makam ni kita faham begitulah secara moden. Tuan-tuan nak faham, artinya adalah standard sikit. Jadi kalau kita mengaji ilmu tauhid, ilmu aqaid, ilmu akidah, ilmu i'tiqad, ilmu kalam, ilmu sifat 20, dia mesti menjurus kepada 3 makam. Tak sampai 3 makam ni, kita belum lagi mencapai tauhid yang sebenar. Mana? Kita belum lagi mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita menuntut ilmu tauhid ni, tuan-tuan, pertama dia mesti sampai kepada makam apa? Makam yang pertama sekali. Makam yang pertama, boleh ingat lagi? Ya? Apa dia? Tak dengar. Kuat sikit. Bagilah kuat sikit. Ya, ridha. Makam yang pertama, makam ridha. Itu dia. Orang majlis tauhid ni dia mesti sampai kepada makam ridha. Kalau tak ridha, belum ada sifat ridha dalam dirinya, dia belum tauhidkan Allah lagi. Kenapa? Kenapa kena ridha? Kerana yang berbuat semua adalah Allah. Yang mencipta jadi semuanya adalah Allah. Yang menentu baik buruknya adalah Allah. Yang mencipta jadi adalah maha bijaksana. Yang mencipta jadi itulah maha penyayang. Kita sebut nama Allah selalu, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebut nama Allah. Allah perfect, tak silap. Apa Tuhan buat semua betul. Apa Tuhan buat semua kena. Apa Tuhan buat semua dengan penuh kasih sayang, bukan Tuhan buat dengan benci lah. Ya. Kerana sifat mahabbah tu ada dengan Allah. Ba sin mim. Ba sin mim sudah ulang banyak kali dah benda ni. Ba sin mim. Bismi. Kemudian kita sebut Allah. Ba bi kana ma kana bi yakun ma yakun. Itu makna ba. Sin tu artinya tadulu ala salamah, menunjukkan kepada selamat. Tuhan buat semua dengan sejahtera, tak ada silap. All perfect. Nampak tak? Ya, excellent. Orang putih kata. Nampak tak? Itu dia. Dan yang ketiga, mim. Tadullu mahabbah, merujuk kepada mahabbah. Tuhan buat semua dengan kasih sayang. Tuhan tak buat dengan benci. Buat dengan lupa, dengan lalai. Ini kita mengaji sifat al-iradah. Dan sifat 20 ni ada satu sifat nama dia al-iradatu, kehendak. Ya, dikupas saji makna kehendak tu apa? Kehendak Allah semua adalah dengan kasih sayang. Tuhan sebut dalam Quran, "Rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Allah bersifat dengan mukhtar. Allah mencipta jadikan tiap-tiap sesuatu, Allah juga yang memilih. Nampak tak? Mukhtar tu dia pilih. Makna kata Tuhan buat semua betul. Jadi apa yang berlaku pada kita semua datang daripada yang maha bijaksana, yang maha pengasih, yang maha alim, yang maha hakim. Jadi maka kita terima dengan redha. Aku redha pasal Tuhan buat. Kalau orang buat, aku tak redha. Nampak tak? Nampak tak? Hang tak semayang. Nampak tak? Tapi hang makan rezeki Allah. Nampak tak?
Allah tak redha dekat hang. Sebab tu Tuhan sebut wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Tuhan kata, perintahkan keluarga kamu dan keluarga kamu untuk menegakkan solat. Hendaklah kamu sabar menghadapi kerenah mereka. Nampak? Kami tidak minta rezeki daripada kamu, kami bagi rezeki kepada kamu. Sebab tu kamu kena buat ibadat. Kami suruh kamu kena buat sebab kami bagi rezeki. Termasuk rezeki anggota kamu yang boleh bergerak, boleh berdiri, boleh berjalan di masjid tu. Rezeki afiah, rezeki sihat kami bagi. Betul tak? Jangan baca RM2 lah. Kita duk baca rezeki skop dia kecil. Skop kecil RM2 tak betul. Ya. Rezeki lain lagi kita penting. Nampak tak? Ya. Tuan-tuan ada berpuluh ribu di rumah pun, kalau tak boleh berjalan main macam mana? Rezeki berjalan tak ada, tidak ada tenaga, stroke duduk di rumah, tak boleh bergerak. Dia nak buat. Nampak ya? Dia telah ayat liang lah. Rezeki penting. Apa dia? Kesihatan, keafiatan. Saya dah sebut dah 10 rezeki kan. Tentu ada salin buat lah. Ada simpan lah. 10 macam rezeki lah. 10 rezeki. Bila kita rezeki ni 10. Duit nombor 10. Rezeki duit nombor 10 tau. Bukan nombor 1 tapi kita buat nombor 1. Tak betul ya lah. Rezeki yang nombor 1 sekali adalah Islam. Abang yang tu je lah. Rezeki yang kedua iman. Tak ada yang tu kita tak kenal Tuhan, tak jalan perintah, tak jadi hamba Allah, ya, kosong hidup kita. Lebih buruk, bal hum adal, lebih sesat daripada binatang lagi. Nampak? Binatang pun orang cari je. Orang duk pergi market hari-hari ya, cari hati, cari daging, duk makan hari-hari ya. Ya. Kubur kita orang tak bijak, tak cari lah, tak ada nilai. Ya. Itu nombor 2. Nombor 3, afiah dalam organ dalam ni, afiah. Ada sifat syukur, ada sifat sabar, ada sifat qanaah, ada sifat raja, ada sifat al-khauf, ada sifat al-haya, ada sifat al-mahabbah, ada sifat at-tamakkun. Nampak tak? Oh, banyak sifat-sifat dalam. Orang tak boleh bagi sifat ni tau, tak boleh beri. Tidak ada kapsul sihat, tak ada. Afiat tak ada. Kapsul sihat adalah vitamin C, multivitamin, darah, itu sihat. Tu pun yang nak bagi sihat tu pun bukan vitamin. Dia makhluk, dia tak ada kuasa. Nampak tak? Tidak beri bekas. Allah izin jadi. Nampak tak? Kalau Allah tak izin, hang telan pi lah 10 botol pun tak jadi apa. Betul tak? Dia kena faham lagu tu. Jadi kalau kita kenal semua ni, tauhid kita tadi akan menjurus kepada redha. Bila redha, layak masuk syurga. Tak redha, tak masuk syurga. Pasal apa? Tuhan kata sendiri, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa mutmainnah. Kita tak usah tafsir mutmainnah. Kita habaq nafsu mutmainnah tu paling tinggi. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, balik, kembalilah kepada Tuhan kamu dengan redha. Itu dia. Kamu bawa sifat redha, mardiyah, Tuhan beredha kamu. Ya Allah. Nampak tak? Tak ada redha macam mana nak balik kepada Tuhan? Nampak tu? Kita kena cari ilmu redha. Itu dia. Dah ada tauhid, dah faham tauhid, tahu kata Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat ma'ani, ma'nawiyah, baru kita nampak sifat Allah sifat nafsiyah, baru kita nampak Allah sebagai sifat wujudiyah, ya. Maka tak dapat tidak kita redalah semua. Kita redalah semua Tuhan buat, bukan kita buat. Semua Tuhan itu bukan kita buat. Nampak? Segala-galanya datang daripada Maha Bijaksana. Ya, maka tu sunat tiap-tiap kali lepas sembahyang paling tidak 3 waktu. 3 waktu sudah jadi tradisi lah. Sunat kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Imam Ghazali kata mau tambah lagi satu lagi, dia ada sirah, tambah dengan
biyadihil khair. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk, baginya segala kerajaan langit dan bumi. Walahul hamd, baginya segala puja-puji. Sebab dia buat semua perfect. Dia takbir dengan sempurna. Yuhyi wa yumit, dia menghidup dan mematikan. Biyadihil khair, di tangannya segala kebaikan. Apa Tuhan buat semua baik, itu dia. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali baca. Sembahyang jangan ubah, duduk pun jangan ubah. Habis-habis bagi salam jangan ubah, tempat duduk jangan ubah, bentuk cara kaki semua biar macam tu. Macam mana kita duduk tahiyat akhir tu, macam tu lah. 10 kali, habis 10 kali baru boleh ubah. Nak bangkit pergi mana pun bangkit lah, nak duduk bersila lah. Sebab tu kita tengok tertib biasa, bila imam dia baca 10 kali, imam pun kali mari ke kita, jemaah pun mulalah lipat kaki duduk bersila. Nampak? Pasal itulah dia ada hadis Nabi tau. Jangan tinggal, dia kata 3 waktu. Pertama waktu subuh jangan tinggal. Kedua waktu asar, nombor 3 waktu maghrib. 3 waktu ni 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, jangan ubah tempat duduk. Lepas 10 kali baru ubah. Ubah kita nak bangkit lah, nak ubah tempat-tempat lah, nak balik-balik lah. Ada kerja pun pilah, tak ada masalah. Bagi lepas 10 tu. Dia kita tanam makrifah dalam jiwa kita. Dia masuk makrifah tu, insya-Allah kita akan mati. Kita akan mati dan insya-Allah mati dalam iman dan tauhid. Itu dia, nampak tak? Dia jaga tauhid. Itu waktu 3 waktu. Zuhur dak, Isya dak. Nabi tak kata. Pasal apa zuhur? Zuhur orang nak kerja, nak makan, orang nak tidur. Nampak tak? Tak ada masa. Nampak tak? Ya. Sebab tu negara-negara Asia Tengah, Asia Barat, zuhur berhenti, kerja rest. Saatnya pukul 5 petang tabur balik. Sampai malam 10. Ya, itu biasalah. Negara-negara Asia Tengah macam tu lah. Zuhur, Aisyah, lepas Aisyah kita nak balik, ada lagi cerita nak makan, nak itu. Banyak cerita nak buat lepas Aisyah ni. Maka tu tak sebut lepas Aisyah. Jadi maka tu imam lepas sembahyang Aisyah ni tak ada zikir panjang-panjang lah. Sependek-pendek yang boleh, semua nak balik. Balik ni ada cerita. Nak pergi makan kan, nak pergi atok kan, nak apa. Banyak cerita lah. Kita kata lepas Isya ni lah. Dan Nabi pun tak sebut tentang sembahyang sunat. Nampak balik sendirilah dia buat. Nampak tak? Tidak ada satu khususan kata sembahyang sunat lepas Isya. Dululah, kalau dulu masjid-masjid lepas maghrib, lepas Isya, habis sembahyang Isya, habis sembahyang fardu, Tok Siap Anji kunci pintu, tutup lampu semua lah. Semua pakat balik di rumah. Nampak tak? Kita hari ni tunggu lagi. Nampak? Tunggulah macam-macam program kan. Dulu tak. Kalau kita kira 40 tahun dulu lah, tak silap saya, 40 tahun lah. Tahun 80-an. Masih lagi. Masjid-masjid kuliah maghrib tak ada. Mana ada 40 tahun dulu, mana ada kuliah maghrib? Kuliah Isya. Kuliah Isya, berapa orang memang ngaji Isya tu? Nampak tak? Ya? Habis sembahyang Isya baru buat kuliah. Nampak tak? Lepas maghrib hilang. Jangan cari seorang pun. Kosong, lengang masjid. Nampak tak? Lepas Isya, lepas sembahyang Isya, habis sembahyang Isya baru ada kuliah. Dululah. Baru jumpa 1-2 kuliah. Ya. Baru kenal Pak Ji tu, Pak Ji ni. Ya. Tak berani, orang nak mengajak pun tak berani. Nak mengajak mesti ahli dia betul-betul. Yang betul-betul ahli. Kalau bukan haji dia lebay. Tu lah, baru mengajak. Dululah. Tak gitu. Lah lebay baru dicanai. Nampak tak? Kepala. Kena tutup kepala nak baru dicanai kan. Orang menjaga dia punya apa? Dia punya etika. Asal satu kena tutup kepala kan. Ya, dia pakai kopiah. Nampak? Tu cerita kan. Kita pakai sorban jadi haji lah, buang sorban jadi lebay lah. Itu dulu beza dia. Ada sorban dan tak ada sorban kan. Kalau belah Sarawak tapi dia Saratok di Seri Aman, ya, kalau bukan haji pakai songkok. Dia pun pakai songkok, tak pakai kepiah. Pakai kepiah pun tinggi dah tu dia tu. Ni belah Saratok, belah
Saya pergi Saratok, saya tahu ya. Tempat kediaman yang di Pertuan Negeri Sarawak. 2 kali saya pergi situ. Dan apa nama? Kita tengok semua pakai. Saya pakai serban, 2-3 orang pakai serban, yang lain semua songkok. Saya kata, tu imam pakai songkok eh? Dia tanya siapa? Sini semua pakai songkok. Yang pakai songkok belum haji lagi. Nampak? Oh, tu dia. Belum haji. Kalau tak tahu lah. Lama lah. Dia tak pergi kan. Apa dah berubah lah kot nah. Yang pakai songkok belum haji. Imam pun belum haji lagi. Kena pakai songkok. Tak boleh pakai sorban. Tu dia. Tahap tu lah. Dia punya beza tu nampak ketara dia kan. Tu. Jadi apa yang kita boleh faham tadi, masuk bab pertama, redha tadi. Yang kedua, tawakal. Tengok Tuhan sebut apa. Orang tauhid ni dia kena tawakal. Kenapa dia kena tawakal? Sebab Allah segala-gala. Semuanya Allah belaka. Ya. Al-Aliyul Azim, Allah tu. Maka segala-gala. Dia yang tinggi, yang maha agung, segala-gala. Habis. Jadi kena tawakal dekat dia lah. Boleh tawakal dekat makhluk lah. Tawakal dekat makhluk. Buat apa? Makhluk tu semua bawah dia. Dia yang menentukan, yang mentadbir, yang mengatok, yang menyusun, yang menggerak, yang menghidup dan yang memati. Jadi kenapa kita nak tawakal kepada? Aku kalau tak ada pacemaker ni lama dah mati. Nampak? Orang pakai apa? Bateri kan? Habis. Nampak? Aku kalau pacemaker ni kalau tak ada, lama dah aku piang. Bunyi pun piang. Nampak? Habis tawakal. Ya? Itu bukan tawakal. Itu istighasah nama dia. Istighasah. Orang pakai pacemaker. Orang makan ubat. Ada orang kena makan ubat bagi cayak darah. Kan? Warfarin ya, makan ya kan? Nak bagi cayak darah. Ini istighasah, bukan isti'anah. Isti'anah Allah punya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu Allah punya tu. Jaga baik. Istighasah, minta tolong bantu doktor, saya batuk sangat-sangat, tolong bagi ubat. Istighasah. Nampak tak? Sebab kita tahu doktor, dia ada ahli itu, dia tahu pasal penyakit, dia tahu masalah kita, dan dia tahu ubat apa nak bagi. Istighasah. Di sebalik istighasah, isti'anah, yang menyembuhkan aku Allah. Nampak? Bukan doktor, bukan ubat. Nampak tak? Tawakal aku kepada Allah, bukan tawakal kepada doktor. Faham? Cantik tak? Ini artinya tauhid kita baru betul. Itu dia panggil tawakal. Sebab Tuhan sebut, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahi wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Tuhan sebut sendiri, hanya saja orang-orang yang beriman bila disebut nama Allah gemetar, ada feedback dia. Gentar hati itu jasa mata hati cerah batin. Nampak tak? Ya. Bila dibaca ayat-ayat Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dibaca ayat Allah maka dia naik, iman dia bertambah. Kemudian apa akibat dia? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Nampak tak? Kepada Tuhan mereka bertawakal. Itu dia habis. Itulah cerita dia. Jadi kena ada tawakal nombor 2. Orang yang bertauhid, yang kata tauhid la syarikalah tu, yang kita sebut la syarikalah wa bidzalika umir, yang demikian itu aku diperintah, diarahkan, wa ana minal muslimin, ana minal muslimin, kita kena ada tawakal kepada Allah. Sentiasa bertawakal. Jiwa kita dihiasi dengan sifat tawakal. 2. Nombor 3, mahabbah, sayang. Orang tauhid ni kena sayang kepada Allah, bukan takut mati. Orang takut mati ni tak sayanglah kepada Allah, betul tak? Takut mati. Kita nak balik kampung, nak pergi ziarah mak pak kita sayang, dan kita pun nak kena bawa kereta melalui jalan raya
lebuh raya dalam membawa kenderaan. Makna kita menghadapi berbagai-bagai macam cabaran ujian dalam perjalanan balik. Takut kena kemalangan, tak balik. Nampak lah, aku tak mau balik takut aksiden apa sebab, tak payah balik. Makna kita tak sayang orang tua kita. Betul tak? Kalau kita sayang orang tua kita, apa jadi pun tak apa, aku nak balik. Nampak tak? Dulu kawan saya dah mati dah. Dia bisa main mengaji di sini. Ikut saya main mengaji di sini lah. Kayu basikal balik daripada Ipoh balik ke Pulau Pinang. Nampak tak ya? Masa tu tak ada motor, tak naik motor, tak ada kereta. Tu kena naik bas balik. Masa tu bukan bas lagu kita. Bukan lagu kita ni. Tahun 70-an. Tahun 72, 73 masa tu. Jadi saya duk berulang balik pun kena pakai bas, naik teksi. Nampak? Duk berulang balik. Pergi ke isteri saya, ada di Tanjung Karang. Kemudian turun mai di Teluk Intan. Berulang semua dengan bas, dengan teksi. Allah tahulah siksa dah kan, nak balik. Kalau raya habis, jam. Aku nak balik juga. Kayu basikal. Tu dia. Masa tu tak ada lebuh raya ni. Tak ada lebuh raya, tak ada jalan-jalan biasa lah no. Balik kayu basikal. Ya Allah, letih berhenti, tidur tepi jalan. Tak ni kayu lagi. Nampak tak? Sampailah di rumah dia. Nampak tak? Ya. Pulau Pinang, pulau lah. Ya. Marikan Road. Jalan Marikan. Jalan Pahang, Jalan Marikan kan. Jalan Ansun, Pulau Pinang. Itu Jalan Marikan tu. Tu dah rumah dia. Nampak? Ya. Sampai ke rumah. Pasal apa? Sayang mak bapak tu. Terlalu ketara. Dengan rindu, dengan sayang sekali. Maka dia ada sifat bahsyuk dalam diri. Bahsyuk tu sifat dalam tu lah yang menyebabkan dia sanggup. Dalam tasawuf dia panggil tamakun. Dalam tasawuf dia panggil sifat tamakun. Tamakun ni makna kata apa jadi pun tak apa. Tu kita tengok cerita-cerita mengarut, cerita-cerita lama, cerita-cerita purba lah. Nak pergi cari apa? Nak cari bunga gul bakawali. Nak sembuh Tuan Puteri. Nampak tak? Nak jadi pemilik, nak jadi suami Tuan Puteri. Boleh rentang masuk ke mulut naga. Nampak? Lawan dengan naga. Nampak tak? Apa jadi pun tak apa, aku nak cari bunga bakawali. Itu dia panggil tamakun. Tapi tamakun tu mengarut lah. Yang tadi itu nak habaq saja contoh dia macam mana. Nampak tak? Ya? Apa jadi pun tak apa, aku nak pi juga. Baik huk, baik keruk, kena sampai. Itu kita panggil tamakun. Kena ada dalam diri tiap-tiap peribadi orang mukmin. Kena ada yang tu. Baru boleh jadi sifat yang ketiga ni, sayang. Nampak tak? Kalau tak ada tamakun, kita tak sayang, tuan-tuan, kita tak akan sampai kasih sayang kita kepada Allah. Maka itu demi kerana Allah, untuk Allah, semata-mata atas kebesaran keagungan Allah, di atas kekerdilan, kehambaan, keubudiyah kita sendiri, maka kita lakukan apa saja yang Allah perintah dengan kasih sayang. Boleh tak? Itu dia. Baru jadi ya. Nak sembahyang tu ingat, setiap kali nak sembahyang ingat, aku nak sembahyang mendekatkan diri kepada Allah untuk mentahirkan sifat sayang aku kepada Allah. Kerana Allah duk sebut hari-hari, kita sebut hari-hari tak mau faham juga. Bismillahirrahmanirrahim. Duk sebut yang tu ya. Macam saya bawa satu kisah, satu hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim, bagaimana seorang hamba Allah akan berhujah dengan Allah di akhirat. Kita rengkah-rengkahkanlah, ambil hak penghujung sekali. Penghabis dia punya salah lah, salah dalam buku dia tu, dia baca-baca buku dia, dia kata dia tak buat, pasal apa dia tulis, yang tu lah. Bila Allah kata iqra kitabak, baca kitab kamu, dia baca-baca-baca, ada benda yang dia tak buat hati, dia kata dia tak buat, pasal apa tulis. Macam mana boleh ditulis? Allah kata kat dia, malaikat aku tulis. Malaikat aku ni tidak silap, dia tak salah, dia tak langgar. Nampak? Dia tak nyanyuk, dia tak leka, dia tak tidur, dia tak mamun.
Depa tak kenyang. Nampak tak? Ya. Depa yang tulis. Nampak tak? La ya'sunallah, mereka tidak pernah menderhakai Allah. Hang tak percaya? Minta bukti, minta tu. Semua jadi saksi, semua dah habis, semua dah betul. Nampak tak? Penghabis kaki tangan dia sendirilah. Kaki tangan dia sendiri jadi saksi. Kaki tangan pun habaq, kata dia buat benda betul. Kaki pun habaq benda betul. Dia marah dekat kaki tangan dia. Dia kata, hampa ni duk ada dekat aku pun tak boleh tolong aku. Nampak tak? Hampa tak boleh side aku. Nampak tak? Nampak tak? Hampa duk abang yang betul. Kaki tangan kata, wahai diri yang sentiasa membantah. Nampak tak? Hang duk tahu dah, kami di dunia ni kaki tangan mana boleh bercakap. Nampak tak? Makna kata yang bagi kami bercakap kaki tangan ni Allah. Bukan kami nak cakap sendiri. Allah yang bagi kami cakap, maka kami cakap yang betul ya lah. Kaki pi mana, tangan buat apa? Nampak tak? Itu dalam Yasin kata, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nampak tak? InsyaAllah kalau orang kena tangkap jail kan, kena tangkap lah reman, ada salah tapi dia memang tak salah, ditangkap di atas di atas, mana kata secara langsung dikira lah kiranya dia ni ada buat salah lah kot lah, maka polis main tangkap dia apa semua, kita tak salah kan. Amai ayat ni 300 kali lepas sembahyang hajat. InsyaAllah lepas saja bagi tip lah. Cara nak pakai Al-Quran ni pun terapi dengan Al-Quran. Lah banyak benda. Ayat ni lah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum kanu yaksibun. Baca 300 kali lepas bawa sembahyang hajat. InsyaAllah doa kepada Allah, ya Allah aku tak salah, tolonglah lepas aku. Nampak tak? Janganlah kena hukuman banyak cerita. Dia akan jadi macam-macam cerita kita nanti lepas. Nampak? Itu kelebihan ayat ni. Ayat ni salah satu daripada ayat yang menjadikan Yasin jantung Al-Quran. Nampak? Banyak ayat-ayat dalam, bukan semua Yasin tu. Ada ayat tertentu saja yang jadi jantung Al-Quran. Yang ni lah ayat dia, salah satu daripada ayatnya, ayat ni lah. Satu lagi apa nama? Ayat alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Itu dia ada. Ayat tu juga jantung Al-Quran. Lagi satu, innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tu pun dia juga jantung Al-Quran. Nampak tak? Dia ada lebih kurang 18 ayat. 17 ayat dalam Quran Yasin ni yang menyebabkan Yasin ni jadi jantung Al-Quran. Nampak betul lah. Jangan dulu boleh faham insya-Allah. Penting kan? Itu dia lah. Jadi pendek kata macam kita lah, macam organ kita sendiri. Ada yang kaitan dengan jantung, yang direct hubung dengan jantung. Nampak tak? Kita ni. Ya. Yang pertama direct jantung, yang hubung dengan jantung kita punya otak. Otak adalah satu jenis organ yang direct berhubung dengan jantung. Nampak tak? Nombor 2, hati, liver. Nampak tak? Nombor 3, perut. Nampak tak? Contoh ada orang sakit jantung nak mati, dia tak tahu dia jantung sakit perut lah. Sakit perut tu tanda kata dia nak kena jantung lah. Jantung dia nak berhenti lah. Kalau main sakit-sakit perut tu, tu dia lah, mucap tak siap lah. Tak begitu. Sebab perut dia ada hubung kait dengan jantung cukup rapat. Jadi orang ada sakit jantung, bila nak jadi masalah sakit jantung tu, mungkin nak berhentikan jantung, dia akan ganggu perut. Bukan abdomen, perut atas. Perut atas ni dia angin. Perut 2 makan, perut 3 ayak. Perut kita 3. Perut atas angin. Gastritis. Gastrik. Atas. Dia main tengah bahagian makanan.
Dia main ke bawah ayak. Nampak tak? Sebab last baru kita minum ayak. Jangan minum ayak lepas makan kan. Dia suruh tangguh Ustaz. Mula-mula angin dulu. Dia suruh lepas sikit-sikit. Bila kita baca bismillah kita baca tu, dia buang angin lah. Bismillahirrahmanirrahim 3 kali kita baca tu, dia buang angin. Baca betul. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya orang-orang saraf yang berkaitan dengan makharaj bismillah tadi ni, dia akan keluar angin. Akan elok kita punya atas ni. Orang dia panggil esophagus atas. Bahagian tu lah yang paling penting. Nampak tak? Semua ada hubung kait dengan sains apa? Tak lari ya. Kita tak faham ya. Tak study ya. Kayak pun kita tengok dalam kitab tahu ni. Ya, tengok dalam kitab Ibnu Sina. Ibnu Sina lah yang tulis bab-bab ni. Tu dah. Jaranglah orang nak mengaji bab ni, kitab ni kan. Sebab kena mengenal Ibnu Sina ni, orang duk cari itu kita lebih pada kitab kesihatan, kitab perubatan. Tapi kita tak perhati, tengok dalam kitab tu ada bab-bab yang berkaitan dengan sembahyang, dengan ibadat. Dengan makan minum. Wallahu a'lam. Kita tambah lagi. Jadi kembali kita tadi, yang kita nak ambil faham ya. 3 sifat tadilah tuan-tuan. Pertama, kita tauhid mestilah menjurus kepada ridha. Kita tauhid mestilah menjurus kepada tawakal. Kita redha mestilah merujuk kepada mahabbah, kasih sayang. Kalau tak ada 3 benda ni, kita belum tauhid lagi. Nampak tak? Belum jadi hamba yang muwahhidin. Belum. Sorry ya. Jadi kita duk kata tiap-tiap kali lepas doa iftitah kita, la syarikalah wa bidzalika umir. Allah kata hang pembohong, dusta. Nampak tak? Sebab aku tipakan bala hang tak redha. Nampak tak? Aku bagi apa yang aku kendaki, yang hang tak nampak benda tu bagus, hang tak redha. Tapi Allah tahu kita redha ke tak redha semua. Nampak tak? Jangan sampai baru jadi benda baru nak redha. Kena ada redha sentiasa. Mana ada? Ya. Masuk waktu sembahyang, redha. Dah masuk waktu aku kena sembahyang. Syukur pada Allah, datang syukur. Nampak tak? Sebab tu bila masuk waktu, Nabi nanti baca hadis tapi kita tak buatlah. Marhaban biqailin adlan bis-salati, marhaban, Allahu akbar, Allahu akbar. Tu jawab azan tu mula-mula. Nampak tak? Welcome kepada waktu. Tu dia. Orang syukur, seronok masuk waktu ni. Kerana dia ada mahabbah, sayang kepada Allah. Nak jumpa orang yang dia sayang. Tentulah dia akan seronok. Ya. Saat ni pukul 7 kita jumpa di bawah pohon cemara. Nampak tak? Siapa kita jumpa? Orang yang kita sayang. Allah, satu hari punya seronok tak tahu nak abang. Dia jadi juah yang bukan-bukan. Nampak tak ya? Rupanya ada appointment, ada dating. Ya. Nak jumpa dengan orang dia sayang. Beza dengan jumpa orang. Nampak tak? Saat ni besok pukul 8 mai jumpa. ASP sekian-sekian. Ketak. Nampak ya? Tak gitu nak. Saya bisa kenal lah tu ya. Azan besok pukul 9 pagi sila datang. Ibu pejabat kontijen polis Jalan Penang, Pulau Pinang. Nampak bertemu dengan SP sekian-sekian. Bahagian special branch. Nampak tak? Tahulah dia kata saya main duit masjid. Masa tu jadi pengurusi masjid Bayan Baru. Nampak tak ya? Belanja dekat 600,000. Tak ada statement, tak ada akaun tunjuk 600,000 tu. Nampak tak? Ini kuncu-kuncu yang tak puas hati dengan saya. Ni lah tulis surat hantar habis. Hantar plan-plan projek-projek yang saya buat tu. Yang projek tu semua datang daripada kerajaan, bukan saya punya. DO masa tu masih lagi Tan Sri Zainal. Dah sekarang di Kementerian Sumber Manusia sekarang. Setiausaha kementerian. Dia dulu DO Barat Daya. Nampak tak? Dia ni orang agama lah, suka bab agama ni, dia ikutlah kuliah-kuliah saya ni. Jadi seronok lah. Tahu pula kita pengurusi, ustaz nak apa masjid beritahu, saya buat. Nampak ni? Siap, nampak tak? Buat projek tu, buat projek ni, buat projek tu. Yang tu ada steel pasang, segala grill steel tu semua saya ambil time lah tu. Mahal masa tu, nak cat satu bangunan. Nampak tak?
Ya, pecah bilik air, buat lain. Nampak tak? Buka tanah belakang lagi, bubuh tar, asing pula satu kawasan, ambil pula tanah tu. Ya, kerajaan negeri bagi pula ke tanah tu kepada kita lagi, ya, kepada masjid. Kemudian kita tarkan balik apa semua tu, kos apa semua ke 600,000. Saya ada statement tu semua, tunjuk, saya pergi jumpa dia, oh tolong bagi kat saya statement tu semua lah. Aku nak jumpa ASP lah, malam tak tidur, besok pagi nak jumpa. Nampak tak? Beza dengan jumpa orang yang kita sayang. Nak jumpa segan-segan tak, ribut, topan sampai jatuh telefon. Dulu telefon kan bercakap dulu, mana ada handset tu, sampai ya, tiang telefon pun jatuh lah, gelabak, ributnya kuat. Tunggu juga, tu dia. Nak jumpa siapa? Orang yang kita sayang. Sekarang Allah yang kita paling sayang, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita. Ya Allah, masuk waktu saja kita duduk tunggu, bila nak masuk waktu aku nak bertemu dengan kekasih aku, Allah. Itu dia. Nampak tak? Boleh ke tu? Boleh ke tu? Aku nak jumpa kekasih aku, Allah. Kekasih aku yang luar biasa, Tuhan yang maha sempurna, Al-Aliyul Azim. Nampak tak? Seronok. Bila masuk Allahu Akbar, marhaban biqailin adlan bis salati, marhaban ahlan, Allahu Akbar. Tu dia. Imam Ghazali sebut Ihya Ulumuddin tu. Ihya Ulumuddin ada jawab azan aku tu. Nampak tak? Tu dia. Tu dia. Awal dah dapat dah pahala. 10 pahala, 25 darjat tu 10 dapat dah. Tang tu aja 10. Nampak tak? Pasal kita nak kena bangun, kena ambil wudu, kena siapkan pakaian, kena nak keluar pada rumah. Nampak tak? Banyak akabah yang kita melalui, protokol yang kita nak kena lalui. Semua tu sudah berpahala, tuan-tuan. Ya, sila azan. Kita raikan azan dulu, silakan. Ya. Allah. Abduhu wa rasuluh. La hawla. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbana sayyidina Muhammadan. Alhamdulillah wa salatan wa salaman ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. InsyaAllah kita baca lagi dah, sambung pula. Apakah misal perbuatan kasih akan makhluk Allah Ta'ala itu disebabkan oleh kasih akan Allah Ta'ala? Misalnya ada seperti berikut. Kasih akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti kasih akan Allah Ta'ala, kerana Nabi Muhammad itu pesuruh Allah Ta'ala kepada kita. Ya, itu yang pertama. Kita kasih Nabi Muhammad, kita kasih, maknanya kita kasih Allah Ta'ala. Tapi kita ikut Nabi lah, apa yang Nabi suruh. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-Quran kata, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan sekiranya kamu kasih kepada Allah, ya, maka kamu ikutlah aku. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Nampak tak? Kamu ikut aku, maka Allah akan kasih kepada kamu. Itu paling penting sekali. Jadi Nabi adalah di antara yang dituntut kita kasih kepada Nabi. Dengan kasih Nabi tadi ini, kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Dengan perbanyakkan selawat, sehingga turun dalil daripada Al-Quran sendiri. Allah suruh, Allah dan malaikat selawat kepada Nabi. Wahai kamu orang yang beriman, marilah berganding sama kita berselawat kepada Rasulullah. Nampaklah tingginya baginda besar Nabi SAW itu di sisi Allah, sehingga digandingkan nama dengan nama Allah dalam ucapan syahadah. Satu di antaranya kita tak sebut, tak sah kita punya syahadah. Nampak ya? Itu paling penting. Jadi bila kata beriman kepada Rasulullah, dia ada 4 perkara yang kita kena faham, ya. Pertama sekali Rasulullah tu, pertama sekali kita kena akui kebenaran Rasulullah sebagai pengutus yang diutus mari kepada kita. Kebenaran Rasulullah sebagai seorang rasul yang membawa risalah, nombor 1. Itu kita panggil sifat siddiq. Sebab tu Rasulullah bersifat siddiq. Maka orang yang pertama-tama sekali sesudah Khadijah Al-Kubra, Khadijah Al-Kubra, ya, adalah Abu Bakar As-Siddiq, membenar Rasulullah. Maka itu gelaran dia Abu Bakar As-Siddiq. Nampak? Dia benar, tak ada apa, semua Nabi buat semua betul, benar, tak ada yang cacat, tak ada silap, tak payah komen, tak payah tanya lagi, ikut. Itulah ulama-ulama dulu, tuan-tuan, ya. Dia pakai ikut, bila dengar aja hadis Nabi dia ikut. Kita hari ni nak kaji pula hadis sahih ke tak, tak sahih ke tak. Nampak tak? Banyak cerita. Orang Tanjung kata banyak korek. Nampak tak? Ya. Orang Tanjung kata, nampak tak, ya? Banyak korek, ya. Itu dah. Sebenarnya correction lah yang datang tadi ni, biar dia korek. Tak itu, nak tanya hadis tu sahih ke tak, tak sahih ke tak. Orang dulu dah dengar hadis ulama-ulama dulu, dengar je Rasulullah kata tadi, dia benarkanlah. Sebab isi kandungan suruhan-suruhan itu yang baik. Kalau datang mengarut tu kita tolaklah, kita tak pakailah. Kita kena kaji, kita ada ilmu, kita ada akal, kita ada fikir. Nampak tak? Kita boleh pilih antara baik dan buruk, kita boleh nampak antara sah dan batil. Faqad tabayyana rusdu minal ghayy. Tuhan kata akal kita itu sudah ada satu ketentuan. Nampak? Boleh jelas yang benar daripada yang salah. Jadi apa kita nak bimbang, ya? Sebab itu maknanya kita tidak pernah. Itu yang pertama, ya. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin banyak sekali hadis-hadis. Kalau kita cek di segi hadis, banyak hadis-hadis yang ada, yang hadis yang lemah, ada hadis yang palsu masuk dalam Ihya Ulumuddin. Nampak? Jadi ulama dulu pakai ikut terus. Ya, Rasulullah SAW orang yang mengutuk, ada ulama yang kutuk Imam Ghazali. Dia kata kitab Imam Ghazali ni tak betul, kena bakar buang, tak boleh pakai. Dia kata kena bakar terus kitab Ihya Ulumuddin ni, tak boleh pakai sebab mengandung banyak hadis-hadis yang tidak sahih. Hadis-hadis yang tidak sahih, yang palsu, yang dhaif, yang maudhu.
banyak, ya. Maka satu malam dia mimpi Nabi. Dia mimpi Rasulullah. Ni ulama besar. Dia mimpi Rasulullah dengan Abu Bakar, dengan Umar, tu orang tiga duduk berdiri. Imam Ghazali ada di sebelah kanan Rasulullah. Dia ada depan Rasulullah. Ni orang ni, ulama ni. Nampak? Rasulullah panggil Imam Ghazali. Imam Ghazali bawa Ihya Ulumuddin, bagi tangan Rasulullah. Rasulullah buka. Rasulullah bagi kepada Abu Bakar. Abu Bakar tengok. Abu Bakar tak kata banyak. Pegang terus. Cium, bagi dekat Umar. Nampak? Umar pegang, tak cakap banyak. Terus buah atas dadah. Nampak? Allah kata betul. Maknanya Rasulullah tak kata kitab tu salah. Dalam mimpi itu Rasulullah tak sebut kata salah. Rasulullah peluk. Dua-dua sahabat Nabi pula terima. Nampak tak? Rasulullah panggil ulama di masjid. Ambil rotan. Nabi rotan dia. Dalam mimpi itu Nabi rotan dia. Dia bangun tidur. Balok belakang dia habis. Belakang dia balok habis. Dia kena pukul rotan. Nampak tak? Dia taubat dah. Dia tak sentuh. Nampak tak? Sebab sikap Imam Ghazali ni, bila kata Rasulullah, dia tak tanya ada hadis tu mai ikut mana. Bila hadis tu menjurus kepada kebaikan, unsur-unsurnya kebaikan, ada nilai-nilai kebaikan, ada nilai kebajikan, ikut. Saya duduk tanya mai ikut mana hadis. Nampak? Ini Imam Ghazali. Ya, itu dia. Itu kelebihan yang kata tadi ini. Itu dia. Jadi sikap kita yang pertama sekali bila kata Rasulullah ni, membenarkan Rasulullah. Itu antara yang kata syahadah Muhammad Rasulullah tu terpakai. Kalau tak sampai begitu, syahadah tu goyang lagi. Nampak tak? Yang kedua, nampak tak? Berbanyak kita, nampak tak? Ya. Mendekati kepada sunnah Nabi, cari sunnah Nabi. Ada majlis sunnah, kuliah-kuliah sunnah, kitab-kitab sunnah. Kita mesti banyak mendekati sebanyak mungkin. Nampak tak? Maka tu ulama-ulama kita dulu menghafal sampai beratus-ratus ribu hadis. Nampak tak, ya? Sebagai suatu kehidangan yang begitu puas bagi mereka dalam jiwa mereka, dapat menyimpan sebanyak-banyak hadis. Sehingga Rasulullah pernah berkata, barang siapa menghafal 40 hadis daripada aku, masuk syurga. Itu dah Nabi kata. Nampak tak? Maka berebut-rebut orang cari 40 hadis. 40 hadis Nabi tak abah. 40 hadis yang mana? Nampak tak? Ya? Nabi tak beritahu 40 hadis yang mana. Cuma Nabi kata barang siapa menghafal 40 hadis. Ratus ribu hadis Rasulullah. Yang mana 40 ni? Ini dah bangun spesialis ulama-ulama mujtahid macam Al-Imam Nawawi mengumpulkan 40 hadis. Dalam begitu ramai ratus ribu hadis, dia dapat mensaringkan 40 hadis. Dia kumpul dalam kitab dia, hadis 40. Nampak? Bukan dia saja, beratus ulama lagi berebut-rebut, ya, cuba membuat saringan kajian. Nampak tak? Mengumpul kitab-kitab depan dalam kumpulan hadis 40. Tak kurang daripada 42 orang ulama dunia. 42 orang ulama dunia ada tulis hadis 40. Dia hadis 40 bukan Nawawi saja, ada lagi. Nampak tak? Dan yang paling latest sekali ulama daripada Qatar, ya, menulis hadis 40 dalam kitab Al-Wafa, nama kitab tu. Tuan-tuan boleh beli di kedai buku. Al-Wafa nama dia, ya. Di kedai buku sudah diterjemah dalam bahasa Melayu Rumi, ya. Al-Wafa nama dia, hadis 40. Jadi 40 ni pun bukan dia tulis sendiri. Hadis 40 dia ambil Imam Nawawi punya, dia syarah sendiri. Nampak tak? Hadis 40 tu hadis yang Imam Nawawi punya, tapi syarahan tu dia bagi syarahan sendiri. Dia punya ulama ni, ulama Qatar. Nama kitab tu Al-Wafa. Terbaiklah, simpan di rumah. Dan Said Ahmad Semaid, bekas mufti Singapura, Said Ahmad Semaid rahimahullah ta'ala ahlu, sudah kembali ke rahmatullah. Seorang ulama yang cukup alim, tak ada tandingan dengan ulama Malaysia. Tak ada tandingan dengan ulama Malaysia dia tu. Said Ahmad Semaid, dia terjemah kitab Arab, kitab-kitab besar, hampir 80 kitab. Kitab-kitab Arab besar-besar terjemah dalam bahasa Melayu. Said Ahmad Semaid
Dia tulis hadis 40 juga. Dia ambil hadis 40 ni Imam Nawawi punya, tapi dia bagi syarah dalam syarah dia sendiri. Nampak ada? Dinamakan kitab dia Kuliah Subuh 3 jilid. Nampak pergi kedai kitab boleh jumpa. Pergi kedai kitab. Pergi minta kitab Kuliah Subuh ada. Cetak Pustaka Nasional Singapura. Sampai tahap tu saya boleh habaq. Kalau nak mengaji sungguh, tu dia. Kita nak mengaji subuh. Tu Kuliah Subuh 3 jilid. Yang ditulis oleh, yang diterjemah, dikarang, disyarah oleh Said Ahmad Semaid. Habib, orang panggil Habib dekat dia, ya. Tarekah Syadiliyah dia tu. Mufti ada tarekah dia. Tarekah Syadiliyah. Dia mangkat pun ketika duduk zikir. Masa duduk zikir dalam tarekah tu dia mangkat. Nampak? Hari Jumaat. Besarlah. Tu semua kitab-kitab tu kita kena baca lah tu. Baik. Habis dah tu. Kita ambil faham macam tu, tuan-tuan. Saya bagi kemudahan supaya tuan-tuan boleh buat rujukan. Kita kena tambah library kita di rumah. Orang Islam ni kena ada library di rumah. Ya. Kan nak ikut Nabi, tak ada library macam mana? Nak ikut Nabi, kitab Nabi tak ada di rumah. Aku umat Nabi, ikut Nabi, nak ikut sunnah Nabi. Nampak tak? Tu? Tapi hadis Nabi tak nak di rumah. Betul ya? Tak kenal kan? Tak kenal sangat-sangat lah. Ya. Very false. Orang putih kata, nampak tak? Tak betul. Maka dia kena ada library di rumah. Tiap-tiap Muslim kena compile library di rumah. Ya, kena ada Al-Quran, tafsir Quran, kitab hadis kena ada, syarah hadis, kitab hukum. Nampak tak? Sekurang-kurang atas mazhab Syafi'i dan Hanafi. Sebab itu yang paling banyak di dunia. Nampak tak? Kemudian kitab-kitab zikir. Nampak tak? Kena ada compile tu, library dah di rumah. Nampak tak? Tu lah. Tu. Ni dah Encyclopedia Britannica. Nampak tak? Ya. X-Rite Encyclopedia. Nampak tak? Ya. Semua buku-buku penuh almari ya. Standard ya. Quran tak ada. Panggil saya baca doa dan Quran di rumah. Ustaz saya baca doa Ustaz. Saya buat kenduri sikit. Special lah kenduri dah kan. Special lah kenduri lah. Ashabi pula panggil. Jadi itu saya pun pergi lah. Nampak tak? Quran ada lah. Tafsir tak ada. Dia tanya kat saya ayat sekian-sekian. Ustaz boleh ada ayat agak sekian-sekian macam mana? Saya kata boleh. Tapi kena ada tafsir tak? Ambil tafsir lah. Baik-baik Ustaz. Dia masuk kat 15 minit tak keluar. Keluar-keluar mai dia kata maaf Ustaz, tafsir tak ada. Encyclopedia Britannica boleh tahu begitu punya besar. Nampak tak? Tafsir Quran tak ada di rumah. Paling-paling tidak tafsir Mahmud Yunus. Tafsir Quran tu 1 jilid 1 volume pun tak ada dalam rumah. Ikut tafsir lain ada 2-3 jilid, banyak kan. Tafsir yang paling ringkas, tafsir yang mula-mula wujud Nusantara ni tafsir Mahmud Yunus, seorang ulama besar Indonesia. Dialah buka tafsir tu, ya, tafsir Quran oleh Mahmud Yunus. Dialah tulis mula-mula tafsir, dapat bantahan ulama-ulama Indonesia, bantah dia pasal apa dia tulis tafsir. Nampak dalam bahasa Melayu tak boleh. Dia kata kalau tafsir yang boleh terjemah dan boleh tulis dalam bahasa Arab, pasal apa tak tulis dalam bahasa Melayu? Betul tak? Banyak tafsir-tafsir dah keluar dah. Hari ni kita tulis dalam bahasa Melayu pula. Nampak tak? Tafsir tu 1 volume tuan-tuan. Cukup bagus. Ada di rumah pun, di rumah kita. Mahmud Yunus. Saya kata tak ada tafsir. Saya nak marah dia. Saya kata Britannica tu tak ada. Sampai 28 volume. Nampak tak? Nampak. Kemudian Sanskrit kalau ada lagi di situ. 18 volume. Nampak? Ya. Tapi tafsir tak ada macam lah. Tak tahu lah budak-budak. Apa budak-budak hang lah? Budak-budak apa? Dia kata anak-anak dia tak beli. Hang tu kena beli. Dia kata anak-anak dia, mereka tak beli. Nampak?
Habis selama ni hang nak mengaji ke? Tak mengaji pun dah nak. Ya, tu. Dia panggil saya baca doa, pasal ni ustaz ni kontraktor doa. Itu dia panggil baca doa lah. Salah satu daripada tugas ustaz ni kontraktor doa. Tu lah. Metang doa pun jaga ustaz lah. Tak gitu. Mengaji dah. Itu je masalah. Kita nak habaq semua tu tuan-tuan. Sedih sungguh-sungguh lah. Ya. Kita kena simpan tafsir. Nampak tak? Nanti tak apa-apa. Nanti satu hari saya hantar tafsir. Saya bagi hadiah satu. Sampai tahap tu lah. Nampak tak? Sebelum dia bagi hadiah, dia mati lah. Waktu saya bagi hadiah tu, dia mati lah. Tak ada. Ni orang arwah menyengak ni. Dia bercakap lah. Kita bercakap ni dengar lah. Dia buat macam mana? Itu antara perkara yang kita kena faham lah tuan-tuan. Kita kena. Baik, sekarang kita masuk sikit lagi kita kaitkan. Kedua, kasih akan Nabi yang kedua tadi ini. Ketiga, kita kasih Nabi SAW. Kita memperbanyakkan salawat kepada Nabi lah. Satu hari 1000 kali. 1000 lah. Jangan kata sibuk. Saya sibuk lagi. Saya lebih sibuk pada tuan-tuan lagi. Nampak ya? Ni balik bukan boleh tidur lagi ni. Tak boleh tidur. Ada kerja nak buat lagi ni. Nampak ya? Kena tengok IT, kena nak buat apa semua. Banyak cerita ya. Kitab 20,000 kitab dah nak kena baca. Mana boleh tidur? Nampak tak? Ya? Ancam kita. Kita tidur tak lena tu. Kitab-kitab duk ancam kita tu. Nampak? Hang boleh pergi tidur. Kami hang tak baca. Nampak? Nak takut. Itu dia lah. Itu dia. Jadi maka kita ada kena pengat. Nombor 3, kita salawat Nabi 1000 kali. 1000 kali. Allahumma salli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam au barik wa barik wa sallim. 1000 kali sehari. Buat 1000 baru ada kesan sayang Nabi itu. Sebab Allah suruh dalam Quran, Inna Allaha malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman dia akan salawat kepada Nabi. Itu tanda iman kita sempurna. Nampak tak? Dan salawat itulah yang akan menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. 1000 kalau kita tak lepas 1000 hari ni, carry forward besok panjang umur, niat ya Allah aku panjang umur besok, aku nak bawa yang aku tak habis zikir hari ni. Katalah aku kalut sibuk sangat kot, kadang-kadang kita ada urusan-urusan yang tak dapat lari lah, tak dapat. Tidak, saya pun pernah jadi begitu juga. Selawat tak sampai 1000, 500 tak boleh buat lebih. Banyak perkara yang tak lepas, nak kena lepas dulu. Lah 500 besok, dia 1500 besok 1500 jangan kata tak apa, ada lepas jangan buat begitu. Nampak? Nanti tengok hidup kita ni tak sempurna. Hidup kita tak sempurna tuan-tuan. Nampak? Ada je korang ke mana-mana. Check dah tengok ya. Confirm punya. Ya. Itu dia. Tambah-tambah urusan dunia kita akan terbengkalai. Nombor 3. Nombor 4, sayang Nabi mencintai para sahabat Nabi. Nombor 4. Kalau sayang Nabi, kena sayang sahabat-sahabat Nabi. Sanjung lipat tinggi-tinggi. Nampak tak? Ashabi kan nujum, Nabi kata. Sahabat aku macam bintang. Ihtadaitum. Nampak tak? Maka kamu ikut mereka ataupun kamu diikut, kamu akan jadi pengikut mereka. Nampak tak? Itu dia. Sambung, jangan lepas. Sebab tu bila kita selawat Nabi, kena ada sahabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alihi itu keluarga, wa sahbihi itu sahabat. Nampak tak? Ya, sampai apa-apa pun kita bangga dengan sahabat Nabi. Ya. Tu dah. Sampai kadang-kadang tu anak-anak kita pubuh nama sahabat Nabi. Ya, anak pertama Abu Bakar, anak kedua Umar. Ni satu orang, dia masuk Islam. Dia ni Kristian, suami isteri Kristian masuk Islam. Masuk Islam. Nampak tak? Anak yang mula tu masa kita belum Islam lah, tukar anak tu punya nama jadi Abu Bakar. Dapat anak kedua dalam Islam, Umar. Dapat nombor 3, anak perempuan, Fatimah. Dapat anak lagi-lagi pula nombor 4, dapat ya. Bubuh nama Osman. Tu dia. Bangga buah sahabat Nabi. Nampak tak? Kita tukar, kita buah nama lain macam-macam sampai tak reti nak panggil. Hari ni punya trend kan dah. Glamour sangat nama-nama orang Melayu ni. Kalau buah nama lah, ya Allah.
kalau pakai nama ni, ya, tempoh 3 nama terus, panggil ekor sikit. Dia panggil sikit tang ekor tang jambui. Bubuh nama-nama 3. Budak tu nak tulis, saya bisa tengok satu budak nak tulis borang keluar duit tahu di bank. Panjang nama dia. Dia duduk jari tepi dia. Dia kata tak celui, tak tempat ni tak cukup nak tulis nama. Pakcik, tak cukup nak tulis ni. Dia kata, ni bapak pibuh nama panjang sangat nama. Dia marah bapak dia, nampak. Nak keluar duit pun susah nak kena tulis 3 nama, nampak. 3 nama. Apa jadi buat 3 nama jadi apa budak tu? Tanya kat dia, "Encik ni sekarang apa? Menteri lah?" Tanya dia. Apa pakcik kata dulu tu? Saya PBA, orang PBA. Tadi kita ada sahabat PBA balik. Dan tugas dia mana tu? Kesian ada anak 24 jam on call. Orang PBA. Dia rajin nak main mengaji. Hari ni main uniform. Tu lah. Saya orang PBA Ustaz. Tak ada apa. Oh, ingat ke 3 nama jadi menteri apa? Nampak? Tak ada berkesan apa-apa. Tu buah nama-nama sahabat, ada berkat. Buah nama Allah, ada berkat. Nampak tak? Buah nama yang ada berkat. Orang-orang yang berkat. Nampak tak? Masjid, buah nama-nama. Ini cerita. Yang Nabi, kita tak kenal Rasulullah, kita tak kenal Nabi, kita belum kenal lagi fungsi masjid sebenarnya. Apa dia hakikat masjid tu kita tak nampak lagi. Kurang makrifah kita kepada Allah. Tuan-tuan itulah di antara yang kita nak faham ya. Kasih Nabi ya. Cakap tu dulu lah. Kita akan sambung nanti kemudian. Baru nombor 1 Nombor 1 kita ambil nombor 2 kemudian insya-Allah ya. Insya-Allah cakap tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.